Guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Semalam sahabat semua, YB Fahmi menegur bakau yang dikatakan telah memberi ataupun membuat berita palsu, kenyataan yang menghasut dan juga mengelirukan berkaitan dengan keputusan rakyat Kelantan melawan Kerajaan Kelantan yang akhirnya dimenangi oleh Nick Eileen sebagai rakyat Kelantan. Jadi hari ini sahabat semua, ketika YB Fahmi memberikan teguran kepada bakau ini, bangkit seorang pemimpin daripada Bersatu, memberikan ancaman, katanya, jaga mulut kamu Fahmi, jangan celupar sangat. Itu antara kenyataan daripada Ketua Penerangan Parti Bersatu, Razali Idris, yang menyelar YB Fahmi Fadzil selepas Menteri Komunikasi itu mendakwah pengerusi PN Muhyiddin Yassin menyebarkan berita palsu mengenai keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, Razali menyifatkan dakwaan YB Fahmi itu sebagai celupar terhadap seorang pemimpin yang dihormati seperti Muhyiddin. Benarkah dihormati? Katanya, jaga mulut kamu Fahmi, jangan celupar sangat. Itu antara kenyataan daripada Razali Idris ini. Marah nampaknya geng-geng tepuk atap ini sahabat-sahabat semua. Katanya Muhyiddin Yassin ialah mantan Perdana Menteri, mantan timbalan Perdana Menteri, mantan Menteri Besar serta beberapa portfolio Menteri Kabinet. Justru seorang yang sangat dihormati, berprinsip, integriti benar dan berani. Kalau dulu mungkin iyalah dia penuh integriti. Kalau sebelum ini dia katakan antara perkara, contohnya, bakau ini pernah mengatakan PAS itu adalah parti ajaran sesat. Tapi apa yang berlaku sahabat-sahabat semua? Hari ini dia bercium tidur bersama dengan PAS dan menyesatkan dirinya sendiri. Itu pandangan saya lah. Jadi Razali di sini mengatakan, kamu siapa Fahmi? Soalnya sekadar berani atas kuasa menteri setahun jagung, katanya lagi. Jadi semalam, seperti yang saya katakan, YB Fahmi berkata, Muhyiddin menyebarkan berita palsu berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019. Kenyataan itu dibuat selepas Muhyiddin mendakwa susulan keputusan itu, perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam tidak lagi menjadi kesalahan di negeri Kelantan. Muhyiddin sebar berita palsu, kata YB Fahmi, yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan menerusi laman X-nya. Idris bagaimanapun tidak menjawab secara langsung dakwaan YB Fahmi bahwa Muhyiddin menyebarkan berita palsu mengenai keputusan mahkamah berkenaan. Sebaliknya, Razali berkata, Fahmi sepatutnya disiasat berhubung keputusan Lembaga Pengampunan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak yang telah bocor dan disiarkan lebih awal oleh media Singapura. Jadi saya secara tegas katanya sorkan satu inquiry atau tribunal yang ditubuhkan dan memanggil Menteri Komunikasi untuk menjawab kebocoran rahsia negara. Jelas ini satu elemen kesalahan berkait rahsia besar negara, katanya. Menteri Komunikasi harus bertanggung jawab dan melepaskan jawatan serta-merta. Itu antara kenyataan daripada Ketua Penerangan Bersatu ini yang kelihatannya sahabat semua berang dan cuba untuk mempertahankan kenyataan daripada bakau yang dikatakan itu menyebarkan berita palsu. Amat memalukan, begitu terdesaknya mereka sahabat-sahabat semua. Dan dalam masa yang sama juga seorang peguam pengamal undang-undang mengatakan bahwa Mahkamah Persekutuan berhak membatalkan undang-undang sivil syariah. Itu antara kenyataan daripada seorang peguam ini yang juga saya petik daripada Malaysia Kini. Dia menyatakan bahwa Mahkamah Persekutuan, mahkamah tertinggi negara, mempunyai bidang kuasa untuk membatalkan undang-undang sivil dan undang-undang syariah jika bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Sebelum ini, dalam keputusan bersejarahnya, Mahkamah Persekutuan pernah mengisytiharkan beberapa undang-undang sivil sebagai tidak berperlembagaan. Antaranya Seksyen 3 dan 7 Akta Pelarasan Pencen Pindaan 2013 Seksyen 498 Kanun Keseksaan berkaitan kes lelaki yang menggoda isteri orang dan kes dada membabitkan satu peruntukan di bawah Akta Dada Berbahaya 1952. Jadi ini adalah berkaitan dengan keputusan pada Jumaat lepas
ya apabila Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti 8-1 memutuskan bahawa 16 peruntukan kesalahan di bawah Section Enactment Jenayah Syariah Kelantan 2011 adalah batal dan tidak sah atas alasan Badan Perundangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk menggubal peruntukan itu kerana terdapat Undang-Undang Persekutuan meliputi kesalahan yang sama. Jadi Mahkamah Persekutuan membuat keputusan itu dalam petisi yang dikemukakan oleh Nick Eileen, salah seorang ataupun seorang rakyat Kelantan bersama dengan anaknya Tunku Yasmin, ya, untuk mencabar isu perlembagaan membatalkan 18 peruntukan kesalahan di bawah enactment tersebut. Bagi Presiden Pertubuhan Pengamal Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia, ya, Nur Razmir, ya, Zakaria, Mahkamah Persekutuan katanya mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan, ya, pertikaian berkaitan tafsiran mana-mana peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan selain mendengar rayuan. Itu antara kenyataan beliau. Dan tambah lagi, sekiranya ada pertikaian membabitkan sesama negeri atau antara mana-mana negeri dan persekutuan, Mahkamah Persekutuan boleh mendengar pertikaian tersebut. Begitu juga dengan jika wujud, ya, mana-mana cabaran berkaitan dengan undang-undang bertulis yang dikatakan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan atau berkaitan dengan tafsiran Mahkamah Persekutuan boleh dibawa ke mahkamah berkenaan. Katanya ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini. Itu antara kenyataan daripada seorang pengamal undang-undang. Beliau juga berkata undang-undang yang digubal oleh Parlimen juga boleh dicabar di Mahkamah Persekutuan jika bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Peguam Datuk Firuz Husin Ahmad Jamaluddin pula berkata, Mahkamah Persekutuan berperanan mentafsir, ya, perlembagaan persekutuan berkaitan undang-undang jenayah sivil dan syariah. Tambah lagi, Mahkamah Persekutuan tidak mempunyai, ya, bidang kuasa untuk memutuskan kes mahkamah di syariah, contohnya seperti kes penceraian, ya, di bawah bidang kuasa syariah katanya lagi. Senada dengan beliau, Peguam Siti Nur Syahidah Ismail berkata, Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa asal untuk memutus kesahihan sesuatu undang-undang, ya, yang dibuat oleh Parlimen atau mana-mana negeri. Pada 27 Jun 2023, Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan pindaan terhadap Seksyen 3 dan 7 Akta Pelarasan Pencen pindaan 2013 sebagai terbatal dan tidak sah selepas memutuskan ia kurang memberi manfaat kepada pesara perkhidmatan awam. Dan pada 15 Disember 2023 pula, Mahkamah Tinggi Negara itu turut memasukkan Seksyen 498 dan Kanun Keseksaan berkaitan pertuduhan terhadap seorang lelaki yang menggoda isteri orang selepas memutuskan ia tidak berperlembagaan. Jadi Mahkamah berpendapat seksyen tersebut adalah bercanggah dengan perlembagaan kerana ia mendiskriminasikan secara tidak sah hanya atas alasan jantina yang bertentangan dengan perkara 8 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Antara contoh lain, 5 April 2019 katanya Mahkamah Persekutuan juga bertindak memasukkan Seksyen 37A ADB 1952 yang membolehkan anggapan berganda digunakan untuk mensabitkan seseorang tertuduh kerana mengedar dada. Jadi Mahkamah itu mengisytiharkan bahawa Seksyen 37A bercanggah dengan perlembagaan persekutuan kerana melanggar perkara 5 dalam kurungan 1 dibaca bersama perkara 8 dalam kurungan 1. Jadi dalam perkara 5 dalam kurungan 1 menyebut tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang, manakala perkara 8 dalam kurungan 1 menyatakan semua orang adalah sama, ya, sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Jadi Mahkamah berpendapat seksyen itu melanggar anggapan tidak bersalah kerana membolehkan seorang tertuduh disabitkan sedangkan keraguan yang munasabah mungkin wujud, kata peguam ini lagi. Jadi sahabat semua, ini antara pandangan, ya, daripada beberapa pengamal undang-undang, ya. Pengamal undang-undang menyatakan bahawa mereka rata-rata bersetuju, ya, mana Mahkamah Persekutuan berhak batal undang-undang sivil syariah yang bertentangan dengan perlembagaan. Itu antara kenyataan. Jadi sahabat semua, ya, kita boleh nampak, ya, sebenarnya yang meroyan hari ini adalah geng-geng pembangkang, ya, Perikatan Nasional, khususnya PAS dan Bersatu, yang mana bagi pandangan saya mereka menggunakan dan menunggang isu populis ini demi menunjukkan kononnya mereka lah hero, tapi sedangkan hakikatnya sahabat semua, perkara ataupun cabaran yang dilakukan oleh Nick Eileen ini bermula pada tahun 2021, akhirnya pada tahun 2022, yang mana ketika itu Kerajaan Perikatan Nasional menjadi kerajaan
lepas dan bersatu bersama dalam kerajaan. Tapi apa yang mereka lakukan sahabat semua? Mereka mengunci mulut. Tapi bila hari ini mereka menjadi pembangkang, kita boleh nampak apa yang mereka nyatakan. Pelbagai hasutan, sebaran berita palsu, kata yang dikatakan oleh YB Fahmi. Kita lihat walau-walau di luar sana di posting mereka di media sosial, ya, mengatakan kononnya kedaulatan Islam terancam, kononnya Mahkamah Syariah terancam. Hakikatnya bukan itu yang dicabar oleh rakyat Kelantan ini, ya, ke atas DUN negeri Kelantan, yang dikatakan kerana mereka menggubal undang-undang yang melangkaui kuasa kepada Dewan Undangan Negeri Kelantan, sahabat-sahabat semua. Jadi itu sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.